Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar semua? Kita nak cerita tentang satu perkara pada malam ini, satu makanan yang sebab tu saya tulis title pun apa? Siapa pernah ataupun bukan pernah mestilah pernah. Kalau tak pernah makan Go Base, sebab tu title saya ini barulah aku tahu punya Go Base ni ada benda yang you kena belajar malam ni. Walaupun you dah makan bertahun-tahun, jangan-jangan orang boleh kata apa tu dia suka makan gubis, tapi saya akan cerita pada malam ni. Boleh tak? Okey, you pernah buat tak sauerkraut? Nanti saya cerita. Saya punya favorite is sauerkraut. Maksudnya jeruk gubis tu. Okey. Dia punya macam acar dia tu. Okey. Tapi sebenarnya garam dengan gubis je. Baik. Malam ni you untung belajar sebab saya pun kalau tahu macam ni, dia adalah gubis ni sebahagian daripada cruciferous vegetable yang famous, yang terkenal untuk lawan kanser pun. Bukan kata penyakit biasa tapi penyakit kanser. Sebenarnya itulah gubis terkenal daripada awal bersamaan dengan kale, abang dia, kakak dia namanya brokoli, apa lagi cauliflower, apa lagi bok choy. Kalau kita pernah dengar Brussels sprout, pernah dengar tak seperti kalau saya tu bayam pun cukup lah, kangkung ke sayur midin ke yang rangup-rangup, asalkan hijau dan rangup-rangup, itu dipanggil cruciferous vegetable. Cukup bagus dari unsur-unsur orang kata apa, antioksidan, unsur-unsur melawan free radical, mengeluarkan bahan-bahan yang berkarat, detox dan sebagainya, dan juga membantu liver supaya dia dapat dibersihkan dengan baik. Nampak tak? Itu dipanggil cruciferous vegetable. Jadi cabbage adalah antara yang terbaik dalam siri-siri makanan ni. So malam ni boleh tak you janji dengan I janji dengan you, kita seminggu paling kurang 2 kali lah, ataupun 3 kali. Kalau you dah buat dia punya jeruk tu, hari-hari pun boleh. You ambil 4-5 sudu pun tak apa. Sebab dia ada yang dipanggil probiotik. Sebab selepas dia diperamkan 3-4 hari ke atas, bakteria akan masuk. Tapi bakteria yang baik, maka kita akan dapat manfaat. Baik, nombor 1. Anda kena tahu ada lebih kurang 4 jenis yang paling popular dari segi warnanya dahulu, iaitu warna apa you pernah tengok? Warna ungu, ataupun warna kemerah-merahan, atau warna yang hijau, ataupun warna yang putih. Jadi malam ni kita cuba bagi sedikit ilmu tambahan. Yang mana antara warna-warni ni yang lebih baik? Jawapan saya senang je. Apabila Tuhan memberi warna yang lebih gelap, ataupun yang lebih, kalau dari konteks gubis, berarti yang putih bawah sekali, lepas tu hijau, lepas tu datang ungu, lepas tu datang merah, ataupun ungu yang atas sekali sebab ungu lebih gelap. Faham? Okey. Yang mana lebih gelap sebab ini dinamakan, warna itu ada satu bahan saintis dah confirm namanya anthocyanin. Anthocyanin lah yang ada antioksidan, anti-kanser dan anti-inflamasi. Saya ulang, ada 3, anti-kanser, anti-inflamasi dan antioksidan. Best of the best. Dan gubis mahal ke murah? Antara sayur-sayuran yang paling murah, dan kalau you boleh tanam sendiri lagi dahsyat lah kan. Tapi memanglah murah sangat, dan kalau boleh setelah you bersihkan elok, jangan ambil yang kat luar tu kalau you nampak tak berapa pasti, sebab kadang-kadang buat apa pun peladang-peladang tetap nak spray pula dengan pestisida supaya dia pun boleh bersaing untuk menjual. So gubis antara semua jenis penyakit yang saya cerita pada anda pada malam ni, ada satu yang dia orang panggil apa, top form. Itu yang saya kata kalaulah aku tahu, sebab ramai sangat yang ada sakit di bahagian tu. Tu sekejap apa dia saya cerita. Nanti bila saya sampai kat situ saya berhenti lama sikit. Boleh? Okey. Kita mula dengan otak dahulu. Rupanya gubis ada bahan yang boleh menghalang ataupun menghindar atau melambatkan proses penuaan dari sudut minda tu, dari sudut nak jadi dementia lah, nak jadi Alzheimer's. Pernah dengar nyanyuk tu? Jadi dia ada bahan yang terbaik untuk menjaga otak. Ingat dia ada vitamin B1, ada vitamin B6, ada vitamin C, banyak sekali.
dalam vitamin C ni. Lepas tu vitamin E, vitamin K, ada iodine. Jaga baik-baik siapa yang ada thyroid, berhati-hati. Kadang-kadang kalau terlalu banyak iodine pun tak bagus juga. Walaupun iodine tu bagus untuk mereka yang tak cukup iodine dalam you punya thyroid. Ada penyakit thyroid kan, kadang-kadang hypothyroidism tu you digalakkan ambil bahan ni. Tapi kalau banyak sangat, gubis pun tak elok sebab dia tinggi dengan iodine. Tapi dia ada magnesium, dia ada potassium, terutama sekali ada iron pula tu, ada kalsium, ada sulfur. Yang bila kita cerita tentang anti-cancer, yang ni lah dia. Peranan-peranan sulfur punya food ni. Very powerful. Baik. So, bila saya turun ke mata pula, dia memang ada kebaikan untuk mata, dia ada kebaikan untuk kulit. Bila saya kata kulit, dia terkenal sebagai anti-aging. Siapa yang tahu secret of the cabbage punya extract ni, dia orang extract jus, dia orang extract zat daripada kubis ni, dia orang buat kosmetik. Dahsyat Saya tak sangka gobis ni boleh jadi bahan-bahan untuk penjagaan kulit pun. Dahsyat. Okey, dan kalau you tengok, ada lagi turun ke bahagian kulit dah habis, lepas tu bahagian immunity pun. Oh, dahsyat Nampak macam tak sedap je kan. Kalau you makan dia saja memang tak sedap kan. You boleh ke gigit dia telan terus? Tak boleh kan? Saya pun tak boleh. Tetapi kalau buat ulam boleh. Setengah orang saya galakkan dia rebus sedikit. Ataupun jangan rebus. You celur cukup. Jangan rebus lama-lama sebab apa nanti hilang dia punya bahan aktif dia. Alright? Satu lagi. Saya nak beritahu kat you. Dia bila turun ke bahagian jantung, dia pun memberi kawalan rapi untuk masalah-masalah jantung, terutama sekali peredaran darah. Dahsyat tak? Dan dia, saya dah kata apa tentang liver, dialah antara pencuci rasmi. Kalau orang kata pembantu rumah, dialah pembantu rumah untuk liver. Liver ni pembantu rumah dia simple-simple je, yang orang tak sangka. Ingat tak saya cerita kopi Orkau? Kopi kalau betul-betul tak ada gula semua, pun pembantu rumah untuk menjaga kebersihan liver. Yang ni satu lagi Go-Base. So Go-Base juga membantu liver kita, alhamdulillah. Lepas tu dia turun, ni saya nak berhenti ni. Nak berhenti kat sini sebab semua fokus pada malam ini. Kalau you lupa apa pun, saya nak ambil perhatian atau menarik perhatian mereka yang ada dengan gastrik. Siapa ada gastrik kat sini? Ataupun ada kawan. Tolong share malam ni juga bagi kita hang pergi cari Go-Base hari-hari yang makan Go-Base. Okey. Nombor 2 ataupun gastritis lah. Okey. Nombor 2 ulcer. Dah sampai dah nak berdarah-darah dah. Apa tu lapisan usus kita. Terutama sekali stomach, small intestine, big intestine. Sebab apa? Dia ada glutathione, dia ada methionine. Nama tak ingat apa, tapi kerja dia ialah untuk menjaga membran, lapisan dalaman usus kita ataupun organ-organ pencernaan kita. GIT lah, gastrointestinal tract ni, dia membuat mucous membrane tu sentiasa orang kata cantik. Dia orang kata lendir tu tidak kering dan sebagainya. Lendir ni mustahak untuk menjaga supaya tidak ada masalah seterusnya seperti leaky gut. Ingat tak saya cerita? Boleh macam bocor-bocor pula kita punya usus. Ataupun you pernah dengar IBS tak? Irritable bowel syndrome. Ramai rakyat kita ada irritable bowel syndrome yang sekejap-sekejap cirit tu, sekejap-sekejap sakit perut, pergi jumpa doktor bagi ubat kembung lah, ubat angin lah, ubat gastrik lah pun tak baik-baik juga. Dia irritable, kadang-kadang sampai demam-demam pun, sampai kadang-kadang dia patah balik jadi sembelit pula. IBS ni memang setengah orang sampai ambil ubat anti-stress pun, anti-anxiety pun. Sampai ada orang bagi ubat antidepressant pun untuk IBS saja. Rupa-rupanya cuba main dengan Go-Base dahulu. Maksudnya makan Go-Base banyak-banyak. Satu lagi diverticulitis yang macam tumbuh togel-togel tu. Macam toge kat dalam you punya perut ataupun usus tu. Pernah dengar tak GERD? GERD. Siapa tak pernah dengar GERD? Yang asid boleh naik sampai ke kerongkong tu. Naik balik. Bila terutama sekali kalau ni lah. Kalau makan ni
Kalau tak makan lain penyakit. Semua ni makan tak makan bila perut meragam, sakit, pedih, tak boleh tidur, sebu, semua jenis penyakit yang ada kaitan dengan pencernaan, gubislah antara makanan yang you kena ingat. Tak payah ingat lain dahulu. Okey, gubis dahulu. Okey. Sebab ni kajian dah dibuat. Mengatakan gubis boleh membantu. Satu kajian dibuat orang yang ada masalah macam nak kena gastric ulcer semua ni kan. Kalau ambil gubis, dia dalam 10 hari dah nampak lega. Yang tak ambil gubis, sampai 37 hari. Tengok dia punya kesan tu dahsyat ni. Lagi satu kita turun lagi cerita. Sampaikan masalah kanser pula. Yang ni yang saya minat ni. Manalah saya tahu, okeylah dulu saya dah cerita antara makanan terbaik untuk kanser ialah cruciferous vegetable. Dan salah satu daripada cruciferous vegetable ialah gubis. Selain daripada yang saya cerita 78 tadi. Tapi saya tak sangka lah gubis ni saja. Kalau you lupa yang lain-lain pun, dia sudah insyaAllah. Sebab apa? Dibuat kajian khas untuk kanser saja, dia dapati ada satu bahan khas untuk gubis namanya sinigrin, S-I-N-I-G-R-I-N. Saya seronoklah bila saya dapat makanan-makanan macam ni kan. Kalau yang tak kena, boleh kita cuba hindarkan ataupun kita orang kata prevention is better than cure kan. Yang ni yang ada sulfur dalam sinigrin ni, sulfur material ni boleh lawan kanser. Kanser mana yang lebih popular? Kebetulan ramai yang tengok ni ramai wanita kan. So breast cancer is number one. Oral cancer bahagian mulut dan rahang ni. Colorectal, okay, untuk semua lelaki wanita. Dan ada satu dua lagi kanser-kanser yang boleh kita bantu. Pendek cerita, you makanlah. Kalau ada kanser, selalunya makanan-makanan macam ni. Bahkan untuk menjaga tadi paru-paru, bukan paru-paru saja, saya maksudkan apa tadi? Ni, jantung kita, dia ada kaitan dengan kolesterol. Kan? Supaya tak kena atherosclerosis tu, maka dia menurunkan LDL pun. Kolesterol yang tak berapa baik tu. Jadi Alhamdulillah lah, blood sugar. Lagi satu berita baik untuk 3 serangkai ni. Dah lah boleh jaga kolesterol, berarti dia boleh jaga jantung, boleh jaga blood pressure dan jaga diabetes. Anda tahu, dia juga membalancekan balik estrogen. Kalau estrogen kita huru-hara, kan menyebabkan banyak orang perempuan jadi macam-macam penyakit tu. Weight loss. Siapa yang nak kurangkan berat badan, nak makan bahan yang mengenyangkan tapi tidak ada kalori ataupun kurang kalori, cuma lebih kurang 50 kalori je kalau you ambil satu pinggan ataupun satu piring tu. So it's okay. Not the issue. Makanlah. Lepas tu vitamin C dia, kalau you ambil yang merah pula, warna merah tu, kalau ada pilihan hijau, putih, merah, ungu, you lebih baik ambil sama ada merah atau ungu sebab dia 10 kali ganda vitamin A dalam yang merah atau ungu ni. Dan kan saya kata tadi bagus untuk penglihatan, untuk vision mata you. Vitamin C, dia ada lebih kurang 2 kali ganda lebih daripada orange pun. Tadi 10 kali ganda lebih kuat daripada warna hijau dan putih tu untuk yang gubis yang warna gelap ni. Kan? Dan sekarang tiba masanya saya nak paksa you belajar buat sauerkraut. Tolong pergi balik kat YouTube saya tu, tengok. Saya tak ingat lah berapa bulan lepas saya buat. Ada kan? Saya pun bukan pandai sangat. Saya suruh orang rumah potong. Jadi dia bantu saya. Tapi saya tahu macam mana nak tekan. Yang penting, bukan air tak perlu. Sebab daripada gubis tu dah ada air. You letak lebih kurang 1,5 cm. Potong lebih kurang macam tak payah halus sangat. Bergantung you suka jenis kecil ataupun panjang-panjang atau besar-besar sikit. Tapi kena potong. You tekan-tekankan dia macam pijak rumput tu, tekan-tekan dia, lepas tu you bubur sedikit satu lapis garam, okey. Lepas tu you masuk lagi gubis, tekan lagi, bagi keluar air dia pun tak apa, tak keluar pun biar dulu, tapi dia rapat ke bawah, masuk lagi garam, satu lapis lagi, garamnya selapis sahaja. Okey, tak payah banyak sangat. Ataupun you tabur je ke atas tu.
Janganlah sampai terlalu banyak sangat sampai masin tak boleh makan pula nanti. Bila you tahu buat sekali dua, besok kali ketiga tak ada masalah. You dah tahu banyak mana garam nak letak. Pendek cerita, macam orang tabur garam atas sayur tadi tu. So buat sampai habis dalam jug ataupun botol tu, okey, biar lebih kurang ada 1 inci lebih sikit ke atas tu, jangan penuh sangat sebab dia nanti ada keluar gas. Okey, dan you tutup rapat-rapat, okey. Simpan di room temperature, tak payah masuk peti ais apa-apa lagi, relax dulu. Biar 3 hari buka sikit bagi keluar gas, lepas tu 3 hari buka lagi sampailah lebih kurang seminggu lebih. You tengok okey, warna dia pun dah tukar-tukar sikit. Kalau warna ungu, semuanya akan jadi ungu. You punya gubis-gubis yang bahagian putih pun jadi warna ungu juga. Berarti lepas minggu tu you dah boleh makan dah. Oh sedap oi, jangan main. Makan dengan nasi lah, atau yang tak sihat jangan makan nasi. Saya katakan nasi tak dibenarkan sebab nasi putih lah. Tak dibenarkan sebab dia diiktiraf sebagai karbohidrat yang refined. Sebab dah tak ada apa dah bila dipolish nasi putih kita tu, beras putih tu. Okey. Yang boleh beras perang ataupun ambil makan dengan sedikit. Kalau perlu you tak pernah makan kot sauerkraut dengan ubi. Sebab sauerkraut ni selalunya orang makan dengan nasi sedikit. Okey, sedikit. Right? Yang penting ialah you buatnya sebagai sayur dan campur dengan you punya ulam-ulaman, beres. Sebab apa? Dalam sauerkraut yang lebih pada seminggu ni, dia ada 750 mg vitamin C. Yang biasa-biasa cuma ada lebih kurang 90 mg saja. So dia 10 kali ganda lebih kuat vitamin C. Bila dah jadi jeruk, bila dah jadi macam dah diperam tu, dia 10 kali lipat vitamin C-nya yang dikeluarkan melalui proses fermentasi. Okey, habis. Kita tinggal cuma satu cerita lagi, iaitu masa you nak tanam. Ni cerita lama lah, petua, sonok-sonok saya cakap. Zaman dulu-dulu, gubis ni dia subur waktu bulan mengambang. Saya pun tak tahu apa cerita dia sebenarnya, sebab cerita lama, cerita fairy tale lah ni. Gubis diiktiraf sebagai moon power fruit. Maksudnya dengan kuasa cahaya bulan dia lebih kembang. You cuba buat tengok eksperimen ni. Saya belum. Okay. Cukup dulu pada malam ni, saudara-saudara sekalian. Saya sonok sangat dapat cerita-cerita simple macam ni sebab saya nak kongsi dengan anda. Yang kadang-kadang di zaman-zaman yang serba naik harga, serba mahal, tak tentu pasal ni semua masalah dunia yang manusia bikin sendiri punya kan. So kita kena berhati-hati. Kalau duit tak berapa cukup, gunakan pelajaran macam ni. Walaupun cuma kita ambil gubis, tapi gubis ni lebih baik daripada kalau kita makan steak ke, kalau makan bahan-bahan yang mahal-mahal. Cuma sekali yang telah diproses, langsung yang ni menang straight away. Mesti dia menang kalau lawan dari segi kesihatan. Biarlah dia orang nak beli cinnamon ke, roll tu lah, roll ni lah. Nak beli especially bahan-bahan yang bergula, ada macam donat lah, biar dia orang beli. Okay. You tahu sangat-sangat kalau ada tepung je. Kalau you lawan dengan gubis ni, ambil 1 pinggan gubis, campur dengan sauerkraut sikit, campur dengan ulam you, campur dengan kacang-kacang buah kat situ, campur dengan kacang kuda pula tu, campur pula dengan sikit-sikit sayur lain lagi, campur lagi dengan kuah gulai yang you telur tengok depan mata you tu. Kalau ada sikit daging you telur sangat, nak jamah sikit, silakan. So jangan sampai you frust. Okay. Belajar ambil ubi-ubi yang berserat, you akan selamat. Okay, kita jumpa lagi. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jangan lupa apa? Dunia ini bahagia, akhirat kita syurga, dan kita sentiasa kena let go and feel good all the time. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih.